Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua yang hadir dalam sesi wawancara pada hari ini. Sebelum saya mulakan sesi ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ainul Farah Adila binti Amal Zaini yang merupakan moderator dan juga ahli wawancara pada sesi wawancara kita pada pagi ini. Dalam sesi ini, kami mengalu-alukan kedatangan IGP kita iaitu Cik Wardah Mukminah untuk berkongsi serba sedikit tentang persoalan yang akan dikemukakan oleh ahli-ahli wawancara kita sebentar lagi. Kami amat berbesar hati dengan kehadiran Cik Wardah yang sudi meluangkan masa dalam sesi wawancara ini. Untuk pengetahuan semua, Cik Wardah merupakan bekas guru tadika yang pernah berkhidmat di Kuantan sebelum melanjutkan pelajaran beliau. Baiklah, sebelum saya memulakan wawancara ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli wawancara yang ada bersama dengan saya di sini. Bersama saya ialah 5 orang ahli wawancara yang juga merupakan ahli kumpulan iaitu kumpulan 4 dari subjek KPG 3013. Disebabkan saya telah memperkenalkan diri saya sebentar tadi, saya akan memberi peluang kepada ahli wawancara yang lainnya untuk memperkenalkan diri mereka, dimulai dengan ahli wawancara kedua iaitu Anisha. Silakan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ainul. Nama saya Anisha Yazmin binti Muhammad. Ahli wawancara yang seterusnya, Alia. Terima kasih saudari Ainul. Nama saya adalah Nabilah binti Suhaizir. Ahli wawancara seterusnya, Farhani. Baiklah, terima kasih Ainul. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nurul Farhani binti Abdul. Ahli wawancara seterusnya, Nik. Silakan. Terima kasih saudara Ainul. Saya Ninul Anis binti Nabwa. Dan ahli wawancara kita yang terakhir iaitu Mazal Zhang. Ben, can you please introduce yourself? Hi, Doctor. My name is Badr Xiang. I'm from international. I'm from China. I'm an international student. Thank you so much. Kami merupakan ahli mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, sebelum saya memulakan wawancara ini, saya ingin memohon keizinan Cik Wardah untuk membenarkan kami merekod sesi wawancara ini. Bolehkah Cik Wardah kami merekod? Boleh. Terima kasih Cik Wardah. Baiklah, seperti yang sedia maklum, wawancara ini dijalankan adalah bertujuan untuk menghasilkan insan guru yang menghayati dan mengamalkan profesionalisme guru yang berintegriti. Melahirkan guru yang profesional dalam bidang perguruan dengan memastikan sikap berdedikasi tinggi, peka dan akan perubahan semasa dan bersikap positif dan terbuka amatlah penting demi memastikan kualiti seorang guru dapat dihasilkan. Selain itu, tujuan wawancara ini adalah untuk memastikan bakal guru yang dapat mengamalkan hak profesionalisme, nilai, sikap dan tingkah laku yang beretika tinggi serta boleh berkomunikasi secara efektif dan boleh bekerja dalam pasukan dan juga cekap dalam menguruskan maklumat dan berkebolehan dalam belajar sepanjang hayat. Sebelum saya menghabiskan masa lagi, saya akan memulakan wawancara kita dengan soalan pertama iaitu daripada saya sendiri. Baiklah, soalan saya ialah, bolehkah Cik Wardah menceritakan serba sedikit tentang latar belakang seperti nama Cik Wardah, umur dan asalnya dari mana? Okay, terima kasih saudari Ainul. Assalamualaikum and good morning everyone. Nama saya Wardah Mukminah binti Idris. Saya berumur 24 tahun dan berasal daripada Kuantan, Pahang, dan juga sekarang menetap di Damansara, Kuantan, dan saya merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Baiklah, terima kasih Cik Wardah atas maklumat yang diberikan. Amat jelas dan ringkas sekali. Untuk soalan seterusnya iaitu mengenai maklumat kerjaya, soalan ini akan disampaikan oleh ahli wawancara kita yang seterusnya iaitu Anisha. Saya serahkan kepada saudari Anisha. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Ainul.
Okay, baiklah. Untuk soalan yang berikutnya, saya ingin tujukan kepada Cik Wardah sendiri adalah berkenaan dengan maklumat kerjaya diri Cik Wardah. Okay, untuk soalan yang pertama, jika Cik Wardah tak keberatan, bolehkah Cik Wardah kongsikan kepada kami mengenai tahap pelajaran yang dimiliki oleh Cik Wardah sendiri? Jadi saya mempunyai diploma dalam course Diploma in English Communication, dan selepas diploma sekarang saya tengah sambung degree in TESOL, Teaching English as a Second Language di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Okay, untuk soalan yang kedua, berapa lamakah Cik Wardah telah berkhidmat sebagai guru pendidikan di dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak sebelum Cik Wardah melanjutkan pelajaran? Okay, so lepas SPM, saya pernah jadi pembantu guru di salah satu tadika di Kuantan, lebih kurang 9 ke 10 bulan sebelum saya sambung diploma. And after diploma, saya bekerja di tadika yang sama juga sebagai sekarang sebagai guru untuk jangka masa 9 ke 12 bulan, hampir setahun lah. Okay, baiklah. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Cik Wardah di atas perkongsian serba sedikit mengenai maklumat kerjaya Cik Wardah kepada kami. Boleh saya katakan penerangan daripada Cik Wardah itu sangat jelas dan terperinci kepada kami. Terima kasih Cik Wardah. Terima kasih Saudari Anisha tentang soalan yang telah diberikan. Baiklah, kita akan beralih pula kepada ahli wawancara kita yang seterusnya yang akan mengeluarkan soalan mengenai persediaan menjadi guru profesional. Jadi saya akan serahkan kepada saudari ini. Terima kasih untuk Saudari Ainul. Di sini saya mempunyai satu soalan kepada Cik Wardah, iaitu mengapakah Cik Wardah membuat keputusan untuk menjadi seorang guru dan apakah faktor utama Cik Wardah ingin menjadi seorang guru? So saya buat keputusan untuk jadi cikgu. Saya rasa the biggest factor is because both of my parents are teachers. So memang saya sangat influence dengan cara kerja my parents. Sebab saya nampak daripada saya kecil lagi, saya punya parents, saya punya ibu bapa ni macam bagi sepenuh hati kepada diorang punya kerjaya. Sampai diorang sanggup stay malam untuk student, and diorang pun buka pusat tuition secara percuma untuk student yang susah. So saya nampak macam, oh cikgu ni macam best je waktu kita kecil kan, kita rasa macam best je cikgu ni. Lepas tu macam tak nak jadi lain lah, tak nak jadi doktor ke, tak nak jadi polis ke, nak jadi cikgu juga, nak ikut juga ibu dengan ayah kan. Lepas tu dia dah besar sikit, nampak macam oh susahnya lah benda lain ni, sebab saya punya kakak sulung kan doktor. So macam susah lah doktor ni, pagi-pagi buta pun dah kena pergi hospital kan semua. So macam tak nak lah jadi benda lain, nak jadi cikgu je. So saya rasa the biggest factor is because of my parents. Lepas tu lagi second is, saya rasa saya punya jiwa tak ada dekat kerjaya lain. Sebab waktu saya intern diploma, saya bekerja sebagai sales dengan HR. Saya rasa bila saya duduk depan laptop lama-lama ni, saya macam bosan. Saya macam apa ya depan laptop lama-lama ni, macam tak seronok. Kalau kita jadi cikgu kan kita macam aktif, berjalan ke sana kemari, jumpa student semua. So saya rasa jiwa saya tak ada dekat kerjaya yang kena menghadap laptop 24 jam. Dan kenapa faktor utama saya pilih untuk jadi cikgu tadika sebelum saya sambung belajar, sebab saya rasa saya macam tertanya-tanya, macam mana ya cikgu tadika ni handle students, macam mampu ke diorang handle student kecil-kecil ni ramai-ramai. Sebab saya ni pemarah sikit orangnya, so bila handle ramai-ramai ni saya rasa macam serabutnya macam tu. Tapi saya rasa macam, tapi nak tengok macam mana, sebab kalau sekolah rendah sampai darjah 2, darjah 3 je kita consider kecil kan. Kalau darjah 4 sampai 6 tu dah besar dah boleh handle diri sendiri dah. So saya rasa macam saya kena observe sendiri, saya kena tengok sendiri macam mana. So that's why lepas SPM saya terus apply sendiri je untuk jadi asisten cikgu tadika. And dekat situ lah saya rasa titik permulaan saya suka pada bidang guru dan juga tadika.
Terima kasih Cik Wardah atas perkongsian yang cukup menarik. Terima kasih Saudari Nik. Terima kasih juga kepada Cik Wardah atas jawapan yang diberikan, amat benar sekali. Jadilah tanpa membuang masa, saya akan bergerak kepada soalan yang seterusnya. Jadi bolehkah saudari yang seterusnya, iaitu Saudari Farhani, untuk mengutarakan soalan seterusnya yang berkaitan dengan ciri-ciri guru profesional? Baiklah, terima kasih Saudari Ainul. Okey, seterusnya soalan saya daripada saya sendiri. Okey, pada pendapat Cikgu Wardah kan, apakah nilai kepimpinan yang penting bagi membentuk kepribadian guru yang berwibawa dan juga yang unggul? Itu soalan daripada saya. So pada saya punya pendapat untuk nilai kepimpinan yang perlu bagi cikgu untuk menjadi seorang guru yang berwibawa, saya rasa professionalism. So kita boleh tahu professionalism ni adalah satu etika lah di dalam mana-mana profession pun, dan bagi saya boleh consider professionalism ni pada dua aspek. Yang pertama, sikap cikgu tu sendiri. Maksudnya kalau macam kita tengok sekarang, social media adalah something yang sangat-sangat besar kan. Jadi tak salah untuk seorang cikgu ada akaun social media macam TikTok, tapi dia kena be professional. Maksudnya be professional kat sini dia menggunakan TikTok tu as a platform untuk, mungkin kalau dia dalam bidang early education, dia boleh guna untuk sebarkan information pasal early education lah, tapi dia akan jadi tak professional dah, dan dah lari daripada profession guru tu kalau dia guna TikTok untuk joget-joget kan. So saya rasa sikap tu sangatlah penting, sikap be professional tu sangatlah penting untuk cikgu, untuk nampak kita ni macam, oh cikgu ni ada standard dan semua orang akan respect cikgu. Kita bukan respect in term of puja-puja tak, kita respect in term of cikgu ni salah satu profession yang memang orang kena respect. Maksudnya memang perlu di respect macam tu. Dan second thing is, saya rasa untuk seorang cikgu ni jadi berwibawa, dia kena be fair. Be fair maksudnya dia tidak pilih kasih dalam melayan students dia. Maybe kalau students dia kaya, dia layan baik. Kalau yang tak kaya tu, dia layan tak baik. Saya rasa itu salah satu sikap yang sangat tak beretika dan tak elok lah untuk cikgu. Sebab cikgu perlu layan semua student fairly. Tak kisahlah kelas depan ke, kelas belakang ke. Sebab saya rasa maybe some of us pun ada experience dengan cikgu yang bias kan. So macam tak seronok nak belajar kalau duduk dengan cikgu yang bias ni kan. So saya rasa that's the two aspect yang perlu untuk seorang cikgu jadi cikgu yang berwibawa dan unggul, which is be professional and also be fair lah, fairly. That's all. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Cikgu Wardah di atas sedikit sebanyak ilmu yang macam bukan saya seorang je dapat ambil, tapi semua orang. Okay, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Saudari Farhani, dan terima kasih juga kepada Cik Wardah atas perkongsian yang diberikan. Jadi nampaknya kita telah hampir ke penghujung sesi dan mempunyai berbaki dua soalan lagi. Jadi saya meminta ahli wawancara kita seterusnya, iaitu Saudari Alia, untuk mengajukan soalan mengenai pengurusan kelas dan kanak-kanak. Silakan. Terima kasih Saudari Ainul. Okey, soalan saya yang berkenaan dengan pengurusan kelas dan kanak-kanak. Soalan saya, sebagai seorang guru tadika, apakah teknik atau kaedah yang terbaik dalam menarik minat murid atau perhatian murid dalam pembelajaran secara dalam talian ataupun bersemuka? Saya sebagai guru tadika yang tak adalah berpengalaman sangat, maksudnya dalam saya punya own perspektif, saya rasa untuk jadikan satu kelas pembelajaran tu, is whether online ataupun face to face, untuk jadikan dia seronok, saya rasa adalah mungkin kita akan convert learning tu secara gamify learning. Maksudnya instead of kita buat pembelajaran tu secara traditional way, cikgu buka buku dan bercakap-cakap macam tu je, mungkin kita boleh convertkan learning tu sebagai satu game. Mungkin kalau kita nak ajar maths, kita boleh buat macam bentuk game
kira-kira yang ada bunyi-bunyi ke. Maksudnya student akan wah seronoknya macam tu. Kalau kita nak ajar English, kita mungkin boleh buat video kartun ke, sebab saya rasa traditional way of learning ni agak membosankan, especially untuk kids nowadays, sebab dia orang kan tend to spend more times dekat screen kan, gadgets and all. So saya rasa convert the traditional method of learning to gamify learning akan jadi more interesting for them to learn. Okey. Terima kasih Cik Wardah atas perkongsian yang diberikan. Saya ada soalan lagi satu. Adakah Cik Wardah rasa denda dan hukuman adalah patut dilaksanakan kepada murid yang tidak aktif di dalam kelas? Bagi pendapat saya sangatlah tidak patut. Sebabnya student tak aktif tu sebenarnya bukan salah student, salah kita as a teacher lah, kita tak pandai approach kan. Sebab kita kenalah pandai approach student. Maksudnya kalau dia tak aktif awal-awal tu okey, tapi kalau dah the whole semester, the whole year dia tak aktif tu macam something wrong somewhere. So kalau kita denda tu sangatlah tak patut, sebab saya rasa cara yang terbaik untuk approach dia orang adalah maybe kita kena face to face, berdua saja, dan kita observe dia punya minat tu apa. Maybe kita nak bagi minat dia untuk join kelas, untuk join sekali pembelajaran. Kita boleh tarik minat dia dengan bagi apa yang dia suka, dia cenderung. Mungkin kalau student tu suka Play-Doh, kita mungkin boleh cakap, okay siapa jawab ni dapat Play-Doh, macam tu. So mungkin that's the best way lah instead of kita denda. Itu pada pendapat saya. Terima kasih Cik Wardah di atas segala perkongsian yang sangat padat. Seterusnya saya serahkan kembali pada Saudari Ainul. Terima kasih Saudari Alia. Baiklah, dapat kita lihat banyak ilmu yang kita dapat peroleh dari perkongsian Cik Wardah tentang pengurusan kelas dan kanak-kanak. Jadi saya beralih kepada soalan yang terakhir daripada ahli wawancara kita, iaitu Mazau Jiang, mengenai isu atau cabaran masa kini. Ben, can you please ask question to Miss Wardah please? Saya akan translatekan soalan ini. Hi, Ms. Wataris, and I have a question. And what are some of the challenges that teachers face with while teaching, normally during the nursery or you're in school? Okay, soalan yang dikemukakan oleh Ben ialah apakah antara cabaran yang Cik Wardah hadapi semasa mengajar? So some of the challenges that I faced during my teaching period in kindergarten, I think that one of it is macam mana nak kenal each students punya behaviour. Sebab we tend to know that because setiap kelas bukan seorang dua je students, around 10 to 20 kan. So macam saya rasa the biggest challenge is nak kenal each and students punya behaviour. Mungkin ada yang tak lepas botol susu lagi, ataupun mungkin ada yang still bergantung pada pampers. So saya rasa tu sangatlah challenging. And the second thing is maybe parents yang tak supportive. Mungkin dia anggap dia hantar anak ke tadika, okay dah, my job is done. Sampai situ je kerja aku. Anak aku tak pandai baca ke, anak aku tak pandai mengira ke, tu semua salah teacher, bukan salah aku. Tapi sedangkan kita kadang-kadang bagi kan dia punya template pembelajaran. Maksudnya tuan-puan boleh tak tengok after dia, anak tuan-puan boleh tak kira ke apa ke. Tapi dia macam, oh saya tengok. Tapi bila jumpa parents and teacher meet, kita cakap kenapa ya anak tuan-puan macam susah sikit nak ni. Manalah saya tahu teacher lah yang tak buat. Kita pula kena kan. Maksudnya parents yang tak supportive pun adalah salah satu challenge yang sangat-sangat besar lah bagi kita cikgu-cikgu tadika ni kan. So kalau dapat parents yang supportive tu, seronok je rasa. Setiap hari pun nak update kita apa anak dia punya progress, especially kalau online based learning ni kan. So saya rasa itu adalah dua challenge-nya, which is satu nak observe dan nak kenal perangai students, and the second thing is parents yang tak supportive. Okay, thank you so much, Miss Wanda Adris, and I got the idea that the cooperation with children parents also is an important part for during the working in nursery. Thanks so much. Thank you so much Ben for the question. Terima kasih Cik Wardah atas perkongsian yang diberikan.
semoga kita dapat mempelajari dan memperbaiki lebih lagi tentang perkongsian yang diberikan oleh Cik Wardah untuk kepentingan masa depan kita juga. Jadi jadi sebenarnya kita telah pun habis kepada sesi wawancara. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Wardah dan juga kelima ahli wawancara kita kerana sudi hadir dan menjayakan sesi wawancara ini dengan menabur pelbagai soalan serta perkongsian pendapat. Semoga kita semua dapat memanfaatkan segala jenis ilmu yang kita dapat daripada Cik Wardah demi menjamin kualiti guru pada masa akan datang. Nampaknya seperti yang saya maklumkan tadi, masa amat menceburi kita dan kita telah pun sampai ke penghujung sesi. Jadi sebelum kita menamatkan sesi ini, saya meminta untuk kepada semua ahli wawancara dan serta Cik Wardah sendiri untuk bersama-sama bersedia untuk mengambil foto sebagai tanda penghargaan dan kenangan. Dia siapa boleh screenshot tak? Okey, sedia? Siapa boleh screenshot? Saya tak boleh screenshot. Boleh ya? Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, sekali lagi. Senyum. Baik. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cik Wardah kerana sudi hadir di wawancara pada hari ini. Jadi saya tamatkan sesi kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebelum saya memulakan wawancara pada hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli wawancara. Bersama saya ada 5 orang ahli, termasuk saya yang juga merupakan ahli kumpulan saya. Baiklah, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Farhani binti Abdul Aziz. Ahli wawancara kita yang kedua, Anisha. Nama saya Anisha Yazmin binti Muhammad Syafiq. Ahli wawancara kita yang ketiga, Alia. Nama saya Alia Nabilah binti Suhaizir. Ahli wawancara kita yang keempat, Ainul. Nama saya Ainul Farah Adila binti Ahmad Zaini. Ahli wawancara kita yang kelima, Nik. Nama saya Nurul Anis binti Abdullah. Dan ahli wawancara kita yang seterusnya, Ben, can you introduce yourself? Hi, Dr. My name is Ben, and you can call me Ben. Okay, alright. Thank you, Ben. Okay. Kami merupakan seorang mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, di mana sekarang kami berada di dalam semester 5. Baiklah, sebelum saya memulakan wawancara ini, saya ingin memohon keizinan Puan Zaitun untuk merekod wawancara ini. Bolehkah kami merekod wawancara ini, Puan Zaitun? Boleh. Okay, baiklah. Silakan. Okay. Tujuan wawancara ini dijalankan adalah untuk menghasilkan insan guru yang menghayati dan mengamalkan profesionalisme, guru yang berintegriti. Atribut guru yang merangkumi domain personal, profesional dan kontekstual akan dibangunkan melalui pendekatan pembelajaran aktif berasaskan pengalaman berdasarkan kepada beberapa model guru profesional. Selain itu, dapat mengamalkan tahap profesionalisme, nilai, sikap dan tingkah laku beretika serta boleh berkomunikasi secara efektif dan boleh bekerja dalam pasukan dan juga cekap dalam menguruskan maklumat dan berkebolehan belajar sepanjang hayat. Tambahan pula, kami juga dapat peka terhadap isu-isu semasa dan isu-isu global. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan soalan yang pertama dari saya sendiri. Okey, boleh Puan Zaitun ceritakan sedikit mengenai latar belakang seperti nama Puan Zaitun, asal daripada mana, bilangan adik-beradik, dan Puan Zaitun adalah anak yang keberapa? Okay, dipersilakan Puan Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Nama penuh saya Zaitun binti Hasan. Saya berasal dari Temerloh, Pahang. Saya adalah anak yang pertama daripada 7 orang adik-beradik. Dan anak yang pertama ya. Okey, baiklah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih atas maklumat yang diberikan, sangat jelas dan ringkas ya. Okey. Soalan seterusnya di mana kita akan pergi ke beberapa peringkat demi peringkat, iaitu kita mulakan dengan maklumat kerjaya. Kita masuk dalam maklumat kerjaya. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada ahli wawancara yang kedua, iaitu Anisha. Okey, dipersilakan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Fahmi. Okay, Bella, berkaitan dengan soalan yang saya ingin ajukan kepada Puan Zaitun. Okay, soalannya adalah berkaitan dengan maklumat kejayaan diri Puan Zaitun. Okay, soalan yang pertama, boleh Puan kongsikan kepada kami mengenai selepas Puan menamatkan zaman persekolahan, di mana Puan Zaitun melanjutkan pelajaran di peringkat yang berikutnya. Okay, dan untuk soalan yang kedua, berapa lamakah tempoh Puan berkhidmat di dalam bidang pendidikan dan juga di dalam bidang perguruan ini? Okey. Selepas saya menamatkan pelajaran di sekolah rendah dan sekolah menengah, saya melanjutkan pelajaran di Kuliah Sultan Abu Bakar, Pekan Pahang selama 3 tahun. Sebab saya berasal dari masa sekolah menengah, saya masuk ke sekolah agama. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi ya pengajian saya di Kuliah Sultan Abu Bakar, Pekan Pahang selama 3 tahun. Kemudian saya dapat untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar pada masa itu, tetapi oleh kerana keluarga yang tidak berkemampuan pada masa itu, ya, maklumlah ya, sebab ayah saya pada masa itu ialah seorang buruh sahaja ya, jadi tidak mampu untuk membiayai saya lah ya melanjutkan pelajaran. Jadi saya pun melanjutkan pelajaran, buat permohonan ke Maktab Perguruan ya. Dan saya ditempatkan di Maktab Perguruan Lemah Pantai ya selama 3 tahun di dalam bidang pendidikan lah, iaitu pendidikan pengajian Islam sekolah rendah. Di situlah bermulanya kerjaya saya sebagai seorang guru. Saya mula berkhidmat sebagai guru ya, sebagai pendidik bermula dari tahun 1991 ya, di Sekolah Kebangsaan Jengka 2 ya, Bandar Pusat Pahang ya. Di situ selama 4 tahun ya. Kemudian saya berpindah ke Sekolah Kebangsaan Jalan Bahagia ya, di Temerloh lah ya, selama 7 tahun. Kemudian dari situ saya ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Temerloh Jaya selama 20 tahun sehinggalah saya bersara pada 12 hari bulan Ogos tahun 2020. Jadi saya bidang saya selama 30 tahun lah semuanya ya, saya menceburkan diri dalam bidang pendidikan perguruan ya. Okey. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Zaitun di atas perkongsian serba sedikit mengenai maklumat kejayaan diri Puan. Okay, boleh saya katakan perkongsian Puan tu sangat jelas dan terperinci kepada kami semua. Terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih Anisha. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ahli wawancara kita yang ketiga, iaitu mengenai persediaan menjadi guru profesional. Okay,
saya menjemput ahli wawancara kita yang ketiga, iaitu Nick. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Farhani. Assalamualaikum Puan Zaitun. Saya ingin menanyakan satu soalan, iaitu mengapakah Puan Zaitun membuat keputusan untuk menjadi seorang guru, terutamanya guru dalam pendidikan Islam? Okey. Ini bersesuaianlah dengan tempat saya belajar kan, sebab saya memang belajar di sekolah menengah, saya belajar di sekolah agama. Jadi saya rasa sebab saya tak dapat nak melanjut ke pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, bila saya mohon guru tu saya insya-Allah rezeki saya dapat ya. Jadi saya rasa bidang yang paling sesuai bagi saya ialah bidang pendidikan Islam lah ya, sebab saya belajar di sekolah agama. Jadi bila saya diterima ya di Maktab Perguruan Islam Lembah Pantai masa tu ya. Jadi berdasarkan itulah kelulusan syarat-syarat yang diperlukan, saya diterima. Jadi saya bermulanya saya berminat menjadi pendidik ni mula asalnya sebelum saya diterima masuk ke Maktab Perguruan ya, saya pernah mengajar sebagai guru sandaran ya selama 4 tahun ya. Di Sekolah Kebangsaan Felda Jengka 3 ya, selama 4 tahun. Dari situ mula-mulanya saya tak adalah rasa minat sangat ya dalam bidang ni, sebabnya kita mula-mula kita tak ada kursus pendedahan, jadi kita rasa macam susahlah sikit kan berhadapan dengan murid, macam mana nak kawal murid, nak kawal kelas ya, disiplin murid. Jadi kita rasa susahlah, tapi bila dah masuk ke tahun ketiga, ya, tahun keempat, jadi kita sudah mesra dengan murid. Ya, kita dah tahulah juga selok belok dia, macam mana nak tackle murid. Ya. Jadi di situ saya mula berminat lah dalam bidang ni, dan saya berazam nak buat bersungguh-sungguh lah. Maknanya ya, saya bekerja bersungguh-sungguh lah dalam bidang ni. Di situlah mulanya saya berminat dalam bidang menjadi seorang guru ya. Mula-mulanya memanglah janji dapat kerja je kan. Saya dah diterima kerja masa jadi guru sandaran. Tapi kemudian bila saya mohon ke Maktab Perguruan, saya diterima, saya dah diberi kursus pendedahan. Dari situ kita timbullah minatnya ya. Okey. Okey, terima kasih Puan Zaitun atas perkongsian yang cukup menarik dan menjawab soalan saya. Okey, sama-sama. Okay, terima kasih kepada saudari Nit. Okey, baiklah, kita beralih pula kepada ahli wawancara kita yang keempat, iaitu Ainul. Okey, bolehkah saudari Ainul untuk mengemukakan soalan berikutnya mengenai ciri-ciri guru profesional. Dipersilakan saudari Ainul. Terima kasih saudari Farhani. Baiklah, izinkan saya untuk menanyakan satu soalan ya Puan Zaitun. Baiklah, soalan saya ialah pada pendapat cikgu ataupun pada pendapat Puan Zaitun sendiri, apakah nilai kepimpinan yang penting bagi membentuk kepribadian guru yang berwibawa dan unggul? Untuk menjadi seorang guru yang berwibawa ya dan unggul, kita kena ada sifat-sifat seperti yang pertama sekali, kita sayangkan murid kita ya. Sebab kita anggap bila kita dah masuk dalam kelas berjumpa dengan pelajar ya, kita anggap kita ni sebagai ibu kepada mereka, kalau guru lelaki bapa kepada mereka ya. Kita rasa sayang, kita menyayangi mereka seperti anak-anak kita sendiri. Nilai-nilai itu sangat penting ya. Dan untuk menjadi seorang guru yang berwibawa juga ya, berdisiplin sangat adalah penting ya. Sama ada dari segi kerja kita ya. Kita datang dan pulang, kita datang ke sekolah ya, maknanya datang awal,
Jangan datang 10 minit loceng nak bunyi nak masuk kelas baru kita datang. Kita datang awal. Kalau sekolah buka masuk kelas masuk pukul 7.40, maknanya 7.15, 7.20 kita sudah berada di sekolah. Itu disiplin tu adalah sangat penting. Itu bagi diri kita. Dan juga disiplin kita dengan majikan kita, ya, dengan warga pendidik yang lain, staf-staf di sekolah kita, ya. Sangat penting. Dan dari segi akhlak kita, ya, dengan warga sekolah adalah sangat penting, ya, bertegur sapa, memberi salam, mengucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang. Di antara bukan dengan guru-guru dengan staf je, tapi dengan murid juga, ya, adalah sangat penting. Apabila murid nampak kita menunjukkan sikap begitu, mereka akan mengikut contoh kita. Kemudian kita untuk menjadi seorang guru yang unggul, yang berwibawa, ya, pemimpin yang berwibawa, kita hendaklah sentiasa ambil peduli tentang pilihan murid kita di sekolah. Sama ada di dalam kelas, ya, di kantin, di tempat perhimpunan, di padang, dan juga di luar sekolah, ya. Kita kena ambil tahu tentang murid kita, ya. Contohnya bila murid kita dalam kelas, kita kena buatlah sesuatu, ya. Masuk kelas jangan kita masuk saja-saja je, kita nak mulakan pembelajaran, kita kena buat set induksi untuk menarik minat murid, ya. Itu di dalam kelas. Apabila di luar sekolah, di kantin, kalau kita tengok ada murid kita yang tak belanja di sekolah, ya, tak ada duit belanja, kita belanja dia, ya. Kemudian juga kalau contohnya di padang, ya, kalau murid nak PJ ke masa sukan, kalau murid tak ada baju PJ, ya, dia pakai baju biasa, kita tanya dia kenapa, ya, tak beli baju PJ apa, baju sukan. Kalau dia susah sangat, kita belikan dulu baju dia di kedai koperasi sekolah, kita bagi dia pakai, ya. Sama ada dia boleh suruh dia bayar, beritahu ibu bapa dia, ya, bayar kemudian, ya, maknanya kita ambil peduli. Dan juga di luar, bila kita jumpa anak murid kita, ya, kita tegur dia bila dia berjalan dengan ibu bapa dia, ya. Kita tegur ibu bapa dia, maknanya kita ambil pedulilah. Itu menunjukkan kita ada sikap pemimpin, ya. Itu adalah sangat penting, ya. Dan juga kita naklah bercampur dengan masyarakat luar. Bukannya kita mengajar di sekolah, kita bercampur dengan masyarakat sekolah sahaja, ya. Kita kena bercampur dengan masyarakat luar. Masyarakat kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan ibu bapa sangat penting, ya, selain daripada murid kita. Dan juga memang kena menghadiri mesyuarat PIBG. Itu di antara hubungan murid dengan guru, murid dengan penjaga adalah sangat penting, ya. Antara pemimpin dengan penjaga, ya, sangat penting, ya, untuk kita tahu hal-hal anak-anak murid kita. Itu sangat perlu. Dari situ barulah kita ibu bapa akan nampak kita sebagai seorang pemimpin lah, maknanya yang ambil peduli, maknanya yang suka bercampur dengan masyarakat. Kalau ada apa-apa kenduri kendara, kalau ibu bapa jemput, kita datang. Itu adalah sangat penting, ya. Kita tidak berada di lingkungan dalam sekolah saja, ya. Itu yang makcik amalkan selama ni lah. Sebagai seorang guru, ya, bukan sahaja di sekolah sahaja, ya, di luar juga adalah sangat penting, ya. Dan hubungan kita dengan murid adalah tentulah memanglah sangat penting, ya, sama ada dalam kelas, di luar kelas, ya, adalah sangat penting. Itulah di antaranya, ya, banyak lagi sebenarnya, ya. Okay. Baik, terima kasih
Puan Zaitun atas pendapat yang dikongsikan. Saya rasakan pendapat yang Puan Zaitun kongsikan tu dapat dimanfaatkan oleh kami pada masa hadapan. Seterusnya saya akan serahkan semula kepada saudari Farhani. Okey. Baiklah, terima kasih Ainul. Okey. Tetapi sebelum kita pergi ke soalan yang terakhir, kita minta ahli wawancara kita yang kelima pula, iaitu Alia, untuk mengajukan soalan mengenai pengurusan kelas dan kanak-kanak. Okey, baiklah, dipersilakan Alia. Okay, terima kasih saudari Farhani. Okay, Assalamualaikum Puan Zaitun. Soalan saya, sebagai seorang guru yang berpengalaman, pada pendapat cikgu, apakah teknik atau kaedah yang terbaik untuk menarik minat atau perhatian pelajar semasa belajar dalam talian ni? Zaman makcik ni, makcik tak sempat sangatlah belajar dalam talian dengan murid, tapi sempatlah juga sekejap masa pandemik bermula tahun awal 2020 sebelum makcik bersara. Makcik pula saya ada juga buat PMP, PDP dalam talian ya dengan murid saya, sempatlah sekejap ya. Jadi saya selalu dalam tu ya, saya terapkan bercerita ya, saya tunjukkan video bercerita. Saya cari cerita yang menarik yang berkaitan dengan topik yang kita ajar pada hari itulah. Jadi saya tengok murid suka. Masa saya mengajar tu lah, dalam masa yang tempoh yang singkat di awal 2020 tu, dia orang suka tengok kita cara kita bercerita ya. Kemudian kita terapkan semasa kita mengajar tu didik hibur ya, yang berkaitan dengan tajuk kita tu. Misal kata contoh tajuk apa ya, macam saya mengajar sirah Nabi Muhammad. Kita terapkan dengan nasyid ya, yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad, nama ibu dia, nama bapa dia ya, kita terapkan sambil kita mengajar tu ya. Jadi murid-murid suka. Kemudian kalau berkaitannya kita video lawatan secara maya lah. Contohnya kalau pelajaran lain, macam terutama kalau pendidikan kanak-kanak ni, kita contoh tajuk binatang kan, haiwan. Kita bawa lah, tunjuk video pergi lawatan ke zoo, tunjukkan gambar binatang ni kan. Bukanlah kita gambar benda-benda maujud saja kan. Kita bawa betul mereka ke lawatan secara maya, ke zoo, ke tempat pelancongan ke yang ada kaitan dengan topik PDP kita hari itulah. Macam contoh saya mengajar ni lah, tajuk sirah, tajuk kalau fiqh ya, mengenai ambil wuduk, tunjuklah gambar video ambil wuduk, video orang mengerjakan solat, video orang mengaji, itu sayalah, tajuk saya lah. Kalau tajuk lain, saya pernah juga mengajar pendidikan seni. Contohnya kan, kita tunjuklah gambar video bunga yang sebenarnya ya. Bunga-bunga yang cantik dan menarik ya. Sama ada video tu di dalam atau luar negara, jadi mereka seronoklah tengok. Kemudian di akhirnya saya selalu buat soalan-soalan kuis. Dia orang suka. Dia orang suka soalan-soalan kuis. Kalau kita bagi suruh dia menyalin, kita tunjuk, kita ambil gambar. Murid-murid semua salin ni. Dia orang lihat sikit lah. Dia orang tak apa suka gitu. Jadi bila kita suruh hantar nanti, dia ramai yang tak hantar. Kecuali yang betul-betul yang rumah di internet okey ke, tak slow ke apa, dia adalah hantar balik ke kita. Kalau tidak, kalau suruh menyalin, suruh buat latihan tu, dia orang tak apa suka. Kalau kuis, ramai yang suka. Tapi soalan-soalan kita buat tu jangan semua soalan yang susah. Ya? Soalan yang ikut peringkat dia orang. Ya? Ikut tahap dia orang. Dia orang suka hantar. Dia ada tidak balas semula ke kita. Itulah di antaranya teknik belajar dalam talian. Tapi kalau awak orang nanti mungkin lebih kreatif lagi ya. Sebab orang memang terdedah lah dengan PDP dalam talian ni kan. Macam saya sempat sekejap sajalah ya. Terima kasih Puan atas jawapan tu, sangat padat.
Seterusnya soalan saya, adakah cikgu merasakan denda atau hukuman patut dilaksanakan terhadap pelajar yang tidak aktif di dalam kelas secara dalam talian dan mengapa? Bagi pendapat saya rasa tidak patutlah mereka dikenakan denda ya, oleh kerana mereka tak aktif lah dalam PDP secara talian ni ya. Dia tak aktif lah maknanya. Sebab setengah tu memang kalau tak dalam talian pun di dalam kelas memang mereka ni berat mulut kan kalau dengan cikgu pun kan. Kalau anak cikgu buat soal jawab ke mereka tak menjawab. Jadi bila dalam talian lagilah mereka beratnya kan, sebab setengah tu mereka tak tahu teknik macam mana kita nak buka kamera ataupun nak buka mute tu, nak buka suara kan. Jadi mereka kalau ada ibu bapa di samping mereka yang menunjukkan mereka, insya-Allah mereka akan aktif lah. Kalau biarkan dia seorang je, murid-murid seorang je menghadap ni mereka jemu ya. Bila mereka tak boleh buat dia langsung mereka tutup je kan. Mereka tak aktif. Jadi kita tak patut denda mereka ya ataupun paksa mereka. Ada setengah tu internet slow ya, ada setengah tu memang tak ada komputer langsung, handphone pun tak ada. Macam mana mereka nak melibatkan diri kan? Dalam dalam kelas kan? Aktiviti dalam kelas kan? Jadi tak patutlah saya rasa mereka dikenakan denda. Ni bagi yang ada komputer, ada telefon, mereka cukup semua dengan untuk menghadap PDP dalam talian ni mereka berminat lah, jadi mereka aktif lah. Tu caranya. Okey, tu pendapat saya. Terima kasih Puan atas pendapat yang diberikan. Seterusnya saya serahkan kembali pada Nurul Farhani. Okey, baiklah, terima kasih kepada Arya. Di mana banyak ilmu yang dapat perolehi daripada hasil perkongsian Puan Zaitun dalam pengurusan kelas dan kanak-kanaknya. Nyata, jelas dan padat sekali. Okey. Soalan yang terakhir daripada ahli wawancara kita iaitu Mas Ziauziam Beng mengenai isu ataupun cabaran masa kini. Okay, Beng, can you ask the question to the teacher, to the Mrs. Zaitun? Translate. Thank you, teachers. And here's my questions. What are some of the challenges that teacher face while teaching? Here's my questions. Okay, saya terangkan explain. Okay, apakah antara cabaran yang guru hadapi semasa mengajar? Yang Puan Zaitun sendiri hadapi semasa mengajar? Semasa saya menjadi pendidik, menjadi guru dalam masa 30 tahun, cabaran yang banyak saya hadapi adalah masalah yang paling utama ialah disiplin murid. Ya. Hanya di dalam kelas, masa kita mengajar, murid membuat bising, ya, tidak memberikan perhatian, ya. Kalau tidak kena caranya, kalau kita tidak boleh menarik minat murid, kita tak buat set induksi pada awal-awal PDP, kita akan menghadapi masalah itu, ya. Tetapi alhamdulillah bagi murid-murid yang bila kita dah mulakan dengan set induksi, mula-mula kalau kita nak mengajar dia, kita mulakan dengan baca doa, ya. Baca doa penerang hati, jadi mereka akan beri tumpuan lah. Tapi cuma ada beberapa sajalah, ya, 2-3 orang murid yang betul-betul bermasalah. Mereka itu menjadi murid yang tidak berdisiplin lah, ya. Suka kita nak kawal, ya, kita nasihat, ya, dia masih lagi, ya, dia berhenti sekejap. Contoh dia bercakap dengan kawan dia, ya, dia toleh keluar, ya. Bila kita pergi dekat dia, kita nasihat sekejap, dia okey lah. Lepas tu dia buat balik. Yang ni memang ada masalah dan kita boleh bawa dia ke berjumpa guru disiplin lah. Ya. Sebenarnya guru disiplin ni adalah tanggungjawab semua guru, ya. Bukannya kita pulangkan kepada guru disiplin sekolah sahaja.
Itu masalah disiplin lah. Kemudian ada yang ni termasuk masalah disiplin juga, seperti murid tidak buat kerja sekolah. Selepas kita mengajar, topik tu kita beri menyalin dalam 5 ayat sahaja ya, sebab murid sekolah rendah tak boleh beri banyak-banyak ya, sebab mereka cepat bosan, cepat boring. Jadi kita beri masa dalam 30 minit untuk dia menyalin. Bagi yang betul-betul beri tumpuan, mereka dapat menyiapkan dalam masa 30 minit ataupun kurang daripada itu mereka dah siap. Bagi murid-murid yang tidak berdisiplin, yang bermasalah, yang lambat menulis, yang dia sambil dia menulis dia bercakap dengan kawan dia, yang tak ada pensilnya, yang buku tertinggal di rumahnya, mereka akan menghadapilah. Kalau ada buku pun puas mencari buku letak di mana, lambat. Jadi mereka menulis lambat. Jadi mereka memerlukan masa yang lama untuk menyiapkan, menyalin nota-nota yang guru beri ya. Itu yang saya hadapi. Dan juga masalah disiplin, murid yang suka berbohong dengan guru ya. Kita tanya ngapa tak bawa buku tulis ke, buku aktiviti ke, buku teks ke. Mereka kata buku tu tinggal di rumah ya. Kadang kita tanya semula ibu bapa dia, dia kata saya dah pilihkan jadual anak saya ya. Sebenarnya ada buku dalam beg tu, dia malas keluarkan ya. Ataupun buku tu dia tinggal dalam meja sekolah, dalam kelas dia. Jadi kalau kita tengok betul beg tu, kalau kita jumpa kita boleh keluarkan ya. Kalau kita tak tengok, kita tanya itu, mereka berbohong sebenarnya, mereka dia menipu guru. Itu ada ya, itu yang saya hadapi selama saya mengajar selama 30 tahun lah. Dan juga murid yang suka melawan guru pun ada ya, tapi tak banyak lah ya. Tapi ada lah ya, kita bila guru nasihat gini, dia orang jawab macam ni ya, dia boleh memberi berbagai alasan ya. Kemudian mereka bila dah buat, kalau kita suruh buat kerja di rumah ya, hari esok ke atau kita beri tempoh esok lusa suruh hantar ke sekolah, mereka tak hantar. Sebabnya alasan mereka buku latihan tinggal di rumah, buku hilang lah, macam-macam lah alasan mereka ya. Itu banyak yang berlaku. Kemudian masalah murid suka ponten sekolah ya. Sama ada dia saja ponten je, ataupun contohnya kalau dia mengikut kalau ada ibu bapa dia berniaga, dia ikut ibu bapa dia pergi berniaga, dia tolong ibu bapa dia pergi berniaga ya. Jadi dia ponten sekolah. Bila dia ponten sekolah, banyak topik-topik pelajaran dia sudah ketinggalan ya. Itu banyak berlaku. Kemudian yang last sekali dia ada masalah keluarga ya. Murid ni ada macam-macam latar belakang ya. Kalau kita menjadi guru kelas, kita tahulah ya. Sama ada murid ni berasal dari keluarga yang miskin ke, keluarga yang sederhana ke ya, keluarga yang berkemampuan ke. Jadi mereka ada macam-macam ragam lah. Latar belakang. Ada juga murid yang keluarganya, ibu bapanya bercerai-berai, jadi dia ada masalah sikit bila datang ke sekolah ya. Murid yang miskin, dia sampai ke sekolah dia mengantuk, dia tak makan, dia tak sarapan ya. Tapi di sekolah ada diberikan bantuan RMT ya, rancangan makanan tambahan. Jadi itu di antaranya cabaran-cabaran masa kini tentang ni lah, murid-murid yang mengantuk ke sekolah. Bila tanya malam, tanya ibu bapa dia suka main game, tengok TV sampai larut malam. Itu cabaran yang terkini lah ya. Yang kita kena hadapi ya. Jadi awak-awak akan datang, mungkin banyak lagi cabaran-cabarannya yang kena kamu hadapi ya. Jadi kamu kena pandailah ya. Untuk kita kena tahulah, kita kena siasat latar belakang dia yang penting ya, latar belakang dia. Kalau kita nak tahu tentang masalah murid kita ya. Itulah di antaranya.
Banyak sebenarnya ya. Okay. Alright, Bang. Okay, thank you so much, teacher. And I got your idea that is the popular most of the problem is like skipping the school and the family problems, and a lot of problem is that the school discipline. And I got it. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, alright. Okay, thank you, Bang. And okay. Dan terima kasih juga kepada Puan Zaitun di atas penerangan maupun pandangan mengenai isu ni ataupun cabarannya. Moga kami semua dan kita jugalah dapat ambil tiba dan dapat memperbaiki lebih baik lagi di masa akan datang. Okey, terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Zaitun dan juga kelima-lima ahli wawancara kita kerana sudi hadir dan sudi mewawancara soalan-soalan ataupun pendapat masing-masing ya pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita sebelum berakhir. Okey, boleh kita ambil foto bersama-sama sebagai tanda penghargaan ataupun kenangan kita bersama. Okay. Can you open the camera? Okay. Bang, can you open the camera? Tadi Bang dia cakap dia pergi mana-mana ke? Okay. Smile. Anisha tolong sekali tau. 1, 2, 3. Okay, alright. Okay, alright. Okay, baiklah. Okay, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Zaitun kerana sudi diwawancara pada hari ini. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.